Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti yang kita sedia maklum bahawa PKP 2.0 ataupun PKP 2.0 yang bermula pada 13 Januari 2021 dijadualkan tamat pada hari Khamis ini, iaitu 18 Februari 2021. Hari ini di dalam sidang khas MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah membentangkan mengenai perkara ini dan membentangkan penilaian risiko serta mengenai pergerakan kes semasa COVID-19 di seluruh negara. Secara umumnya, KKM memaklumkan bahawa kes di kebanyakan negeri telah mula menunjukkan tren penurunan. Bermula minggu kelima tahun 2021, iaitu selepas 2 minggu pelaksanaan PKP 2.0. KKM juga mengesahkan bahawa tren kes import rentas negeri juga menurun bermula 3 Februari 2021. Walau bagaimanapun, kes masih kekal tinggi di beberapa negeri, iaitu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Oleh itu, setelah membuat penilaian risiko serta perbincangan dengan pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal MKN, sidang khas hari ini bersetuju yang pertamanya untuk mengekalkan status PKP di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Manakala di beberapa negeri, sidang khas bersetuju untuk menukarkan status PKP kepada PKP bersyarat PKPB di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan serta Sabah. Manakala Perlis, satu-satunya negeri yang kesnya sangat berkurangan dan akhirnya cadangan daripada KKM dan dipersetujui oleh mesyuarat, iaitu Perlis ditukarkan statusnya kepada PKPP pemulihan, iaitu satu-satunya negeri di dalam Malaysia yang bertukar status menjadi PKP pemulihan, PKPP. Dan tarikh berkuat kuasa, negeri-negeri di bawah yang berstatus PKP, PKP bersyarat dan PKP pemulihan adalah 19 Februari sehingga 4 Mac 2021, selama 2 minggu. Dan selepas itu, KKM akan membuat penilaian risiko sekali lagi dan akan mengumumkan statusnya selepas didapati sama ada kesnya bertambah ataupun berkurangan, dan akan diumumkan apa-apa status selepas itu. Manakala bagi Sarawak, Kerajaan Negeri telah pun mengumumkan pelanjutan PKP bersyarat di seluruh Sarawak bermula 15 Februari sehingga 1 Mac 2021. Tentang aktiviti-aktiviti di bawah PKP bersyarat dan PKP pemulihan, PKP, ianya sama dengan aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan sewaktu PKPB dan PKPP 1.0 dulu. Ini sama saja. Jadi, dan termasuklah SOP. SOP pun sama. Yang dulu pun sama.
yang sekarang ni boleh rujuk kepada SOP dan juga aktiviti-aktiviti yang dibenarkan. MKN telah pun mengeluarkan SOP dan aktiviti yang berkaitan di dalam laman sesawang mereka. Jadi bolehlah dirujuk. Walaupun saya juga akan mengumumkan pada hari Khamis 18 hari bulan, iaitu tamat hari terakhir PKP di seluruh negara ini, dan seperti saya katakan berkuat kuasanya pada 19, jadi saya akan umumkan sekali lagi. Walaupun dah ada dalam laman sesawang, saya percaya tak semua orang akan merujuk pada laman sesawang. InsyaAllah saya akan maklumkan, walaupun kerana masih ada 3 hari lagi, jadi saya akan maklumkan pada hari Khamis. Walaupun bolehlah saya menyebut secara ringkas, ya. Misalnya di kawasan PKP bersyarat ini, PKPB, seperti kita tahu, majlis perkahwinan, majlis pertunangan, akad nikah, kenduri kendara, akikah, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, majlis hari lahir, reunion, majlis sosial lain dibenarkan. Tetapi dengan syarat ada SOP-nya. Sektor ekonomi, kita dah umumkan peruncitan dan sebagainya telah pun dibenarkan, dan berbagai-bagai aktiviti ekonomi telah dibenarkan. Perniagaan, sektor perniagaan ini, kalau PKP sehingga pukul 10 malam, kata silap daripada 8 pagi hingga pukul 10 malam, tapi di PKPB bersyarat 6 pagi sehingga 12.30 malam, ya. Itu perbezaannya. Mesyuarat, MICE, MICE, bengkel, seminar secara bersemuka dibenarkan. Dine in atau makan di kedai seperti dulu, seperti yang diumumkan di bawah PKPB 1.0 dulu, dibenarkan mengikut keluasan meja asalkan ada penjarakan 1 meter antara satu sama lain. Meja je besar. Meja mungkin muat 10 orang, meja bulat. Kalau di Chinese restaurant tu 10 orang. Ataupun meja yang panjang, boleh sampai 8 orang. Boleh duduk dengan ada penjarakan sosial antara satu sama lain. Jadi tidak lagi 2 satu meja. Ini berbeza dengan PKP. Ya, PKP masih lagi 2 orang. Sedangkan di PKPB kita telah buka lebih daripada itu. Kapasiti kenderaan, kalau di kawasan PKP, kerana kita nak mengurangkan pergerakan di dalam negeri, maka kita hanya membenarkan 2. Tetapi PKPB bersyarat dan juga PKPP di Perlis, kapasiti penumpang adalah mengikut jumlah tempat duduk yang disediakan di dalam kenderaan tersebut. Spa dan pusat refleksologi juga turut dibenarkan di kawasan PKPB dan juga PKPP. Jadi itu antara yang saya boleh sebutkan hari ini. InsyaAllah kita akan sebutkan lagi pada hari Khamis nanti. Walaupun tanpa perlu menunggu pengumuman saya hari Khamis nanti, sesiapa yang ingin melihat secara detail dari segi aktiviti yang dibenarkan boleh merujuk kepada laman sesawang ataupun website MKN. Boleh tengok, ya. Jadi tempat-tempat SOP-nya pun terdapat di dalam website tersebut. Macam tadi kita kata kebenaran kahwin dan sebagainya menggunakan dewan, SOP-nya separuh daripada keluasan dewan, dan as long as ada penjarakan sosial. Jadi detail SOP itu boleh lihat. InsyaAllah akan minggu depan, hari Khamis ni saya akan sebut sekali lagi. Untuk di kawasan kesemua, ya, kesemua kawasan, termasuk PKP. Kalau dulu kita mensyaratkan tidak boleh merentas lebih daripada 10 km. Ya. Tetapi hari ini kita membuat keputusan bahawa arahan larangan pergerakan tidak melebihi dalam radius 10 km tersebut dibatalkan. Jadi tidak ada lagi. Walaupun di dalam kawasan PKP sekalipun,
dibenarkan merentas sehingga 10 km. Kerana di kawasan PKP pun banyak aktiviti restoran dan sebagainya. Bukan saja restoran, perniagaan-perniagaan telah pun dibuka. Malah memancing dibenarkan, jadi tidak relevan lagi untuk larangan rentas 10 km. Walau bagaimanapun, pergerakan rentas daerah dan negeri masih lagi dikekalkan. Ya. Kita akan umumkanlah nanti apabila kita melonggarkannya. Setakat ini kita masih lagi mengekalkan tidak boleh merentas daerah dan negeri. Itu untuk PKP, PKPB dan PKPP. Ya. Sebelum ini kita telah pun melaksanakan PKPD di beberapa kawasan, iaitu Felda Lasah dan Kampung Besi Api, Kuala Kangsar, Perak, Felda Tersat, Kuala Berang, Hulu Terengganu, Tapak Banner Quarters TNB Kuala Berang, Hulu Terengganu, yang dijadualkan tamat pada 17 Februari. Dan PKPD di Kompleks Penjara Bentung dan Kuartus Kaki Tangan di Bentung, Pahang, dijadualkan tamat pada 22 Februari 2021. KKM telah mengesahkan baki positif di kesemua lokaliti ini menunjukkan tren penurunan terkawal serta tiada lagi sampel saringan yang sedang menunggu keputusan. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi, maka kajian bersetuju untuk menamatkan PKPD di ketiga-tiga lokasi yang saya sebutkan tadi, iaitu di Felda Lasah dan Kampung Besi Api, Felda Tersat Kuala Berang, Tapak Banner Quarters TNB Kuala Berang, Hulu Terengganu, ditamatkan pada 17 Februari, iaitu esok seperti yang dijadualkan. Manakala PKPD di Kompleks Penjara Bentung dan Kuartus Kaki Tangan Bentung, Pahang juga ditamatkan pada besok 17 Februari, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan tamat pada 22 Februari. Hari ini KKM melaporkan situasi kes COVID-19 di Kampung Sungai Maung, bahagian Kuching, Sarawak, dan KKM mengesahkan peningkatan kes secara mendadak, iaitu dalam tempoh 12 hingga 15 Februari sebanyak 13 kes positif COVID-19 telah direkodkan yang melibatkan lokaliti ini. Setelah membuat penilaian risiko, maka mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan PKPD diperketatkan di Kampung Sungai Maung, bahagian Kuching, Sarawak bermula 17 Februari sehingga 2 Mac 2021. Pelaksanaan PKPD ini untuk memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar terhadap 700 orang penduduk dan untuk memastikan tiada jangkitan di dalam komuniti. Itu mengenai status beberapa kawasan yang ditamatkan dan dilaksanakan PKPD. Seperti biasa, saya akan laporkan tentang Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,422 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 13,557 anggota melakukan 65,436 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam PDRM telah menahan 596 individu di atas kesalahan engkar arahan ke SOP. Dari jumlah itu 532 di compound dan 64 individu di reman. Antara kesalahannya biasa, tiada penjarakan fizikal, rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran, tidak memakai pelitup muka dan sebagainya.
Mengenai kawalan sempadan negara melalui Ops Benteng untuk mencegah kemasukan parti secara haram melalui pintu-pintu, melalui jalan-jalan tikus, maka semalam Ops Benteng telah berjaya mengusir 11 orang parti yang cuba memasuki kawasan sempadan dan menahan 1 parti dan 2 penyelundup serta merampas 2 buah kenderaan darat. Dalam operasi itu juga 111 buah bot dan kapal turut dikesan di perairan negara. Sebanyak 537 SJR Sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 89 operasi sanitasi awam dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai tapak binaan, semalam penguatkuasa CIDB telah membuat 48 pemeriksaan dan mendapati 42 tapak binaan beroperasi manakala 6 lagi tidak beroperasi. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua 42 tapak binaan mematuhi SOP yang ditetapkan dan secara keseluruhannya CIDB telah melakukan 15,393 pemeriksaan melibatkan 8,699 tapak binaan sejak 20 April 2020. Mengenai saringan wajib pekerja warga asing, semalam seramai 8,983 warga asing telah menjalani ujian COVID positif dan 37 daripadanya didapati positif COVID-19. Secara kumulatif, seramai 387,040 pekerja warga asing telah pun menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 17,731 majikan. Daripada jumlah itu, sebanyak 7,365 telah disahkan positif manakala 379,675 adalah negatif. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna telah membuat pemantauan harian ke atas 11 jenis barangan yang terdiri dari peruncit 612, pemborong 160 dan penghilang banyak 32, dan dari segi dapatan mereka bahawa barangan keperluan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Mengenai berita palsu, sehingga 15 Januari 2021, sebanyak 283 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu COVID-19, berkaitan COVID-19. Ini tidak termasuk berita-berita palsu yang lain. Ini untuk COVID-19 semata-mata. Daripada jumlah itu, sebanyak 109 kes masih dalam siasatan, 51 kes telah didakwa di mahkamah dan 12 kes telah diberi notis amaran. Bagi kes yang didakwa di mahkamah, sehingga kini 30 telah didapati bersalah manakala 20 dalam proses perbicaraan. Pasukan Respon Pantas PRP di bawah KKMM juga telah mengeluarkan sebanyak 427 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Jadi, kepada semua, ingatan saya, semak dulu sebelum sebar. Kerana yang menyebar pun boleh diambil tindakan. Mana-mana individu yang merasakan diri mereka difitnah melalui berita palsu seperti ini, silalah hubungi pihak PDRM dan juga SKMM untuk melindungi kepentingan mereka daripada difitnah oleh sesiapa saja. Walaupun kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP bersyarat di beberapa negeri serta PKP pemulihan diperlis, perkara yang paling penting adalah pematuhan SOP. Dalam konteks ini, pematuhan SOP bukan kerana kita takut kepada tindakan pihak berkuasa semata-mata, sebaliknya perlu dilakukan
di atas kesedaran diri sendiri demi menjaga kesihatan diri serta keluarga masing-masing. Kita tidak mahu apabila PKPB dan PKPP dilaksanakan, ada kes baru muncul, kerana kita perlu sama-sama melandaikan lengkok serta mengurangkan tekanan kesihatan. Memutuskan rantaian COVID-19 sangat penting dan elakkan keluar rumah jika tiada keperluan. Oleh itu, teruslah patuh kepada SOP, amalkan kawalan kendiri demi menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Terima kasih, saya buka kepada soalan. Datuk Muhammad Ibrahim. Datuk, semalam 1,111 orang yang melanggar SOP PKP telah ditahan dan ia merupakan angka tertinggi tangkapan dalam pelaksanaan PKP 2.0. Jadi Datuk, apakah punca peningkatan pelanggaran SOP oleh orang ramai dan kebanyakan tangkapan itu dibuat terhadap individu yang cuba merentas daerah atau negeri? Dan ada juga netizen yang mempersoalkan kerana kadar keberjangkitan semakin menurun, apakah merentas negeri atau daerah boleh dipertimbangkan? Kalau kita lihat kes yang tertinggi yang menyumbangkan kepada 111 tangkapan tersebut adalah rentas daerah dan rentas negeri. Tapa kebenaran sebanyak 306, manakala 300 lagi adalah tiada penjarakan sosial. Ya. Rentas negeri dan daerah, rentas negeri terutamanya dan daerah kita tidak benarkan lagi kerana dari segi laporan yang dibuat oleh KKM terdapat kalau dulu 11 atau 12 kluster yang melibatkan rentas negeri, ya, melibatkan rentas negeri. Dan kalau kita lihat, kita telah pun memberikan sedikit kelonggaran pada bulan Disember, kalau tak silap saya bulan Disember lepas, yang mana ramai yang rentas negeri balik ke kampung, ramai yang bercuti ke Langkawi dan sebagainya. Beberapa kes berlaku selepas pulang daripada Langkawi. Dan Kelantan, ya, Kelantan yang merupakan negeri hijau sebelum rentas negeri dibenarkan, selepas berlaku rentas negeri menyebabkan 65% daripada Kelantan, terutama daerah-daerah ni, menjadi merah, sehingga kan Kelantan daripada hijau sebelum itu telah bertukar jadi merah dan diisytiharkan sebagai PKP. Jadi menunjukkan bahawa dari segi laporan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, rentas negeri ini memang banyak menyumbang kepada kenaikan kes. Ya. Sebagai contoh, di Kedah kita dilaporkan tadi kes daripada Pulau Pinang yang merentas ke Kedah. Mungkin mereka bekerja berulang-alik, jadi menyebabkan berlaku peningkatan kes di Kedah. Daripada Kelantan, seperti saya dimaklumkan, daripada Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mungkin pulang ke Kelantan untuk bercuti hujung tahun bersama dengan keluarga di kampung, akhirnya membawa kes jangkitan di Kelantan. Jadi kes jangkitan yang dibawa oleh rentas negeri ini begitu tinggi sekali. Walaupun tidaklah setinggi kilang dan construction site ataupun tapak binaan, tetapi juga merupakan penyumbang. Jadi sebab itulah kita tidak lagi membenarkan rentas negeri. Rentas daerah juga, kalau kita lihat negeri-negeri yang besar, ya, yang besar, Pahang misalnya, ada kawasan yang kuning, tetapi masih banyak kawasan yang merah. Kalau berlaku rentas daerah, misalnya daripada Kuantan yang merah balik ke Bera, contoh tempat saya, pernah menjadi hijau selama 3 hari, sekarang kuning balik. Kalau berlaku rentas daerah daripada Kuantan yang merah, mungkin membawa jangkitan ke kawasan yang hijau. Sekarang ni Kuala Lipis misalnya, Kuala Lipis hijau, dah 3 hari saya difahamkan kosong. Kalau balik daripada orang yang daripada daerah merah merentas ke daerah hijau, mungkin akan memberikan kesan kepada daerah hijau. InsyaAllah. Walaupun insyaAllah kita akan dapatkan pandangan seterusnya daripada Kementerian Kesihatan kalau ada sebarang perubahan yang kita boleh lakukan.
Ya, jadi kita harap bersabar dulu bagi menjaga kepentingan kesihatan. Kita bersabar dulu sementara waktu, insya-Allah apabila kita boleh buka, kita akan buka kalau sampai masanya dan dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Terima kasih. Ada soalan lagi? Farhan Belutama, berkenaan dengan pembatalan arahan pergerakan terhad dalam radius 10 km itu, adakah sekatan jalan raya akan dikurangkan dan hanya fokus kepada laluan keluar masuk sepada negeri atau dalam daerah dalam negeri sahaja? Ya, mungkin ini adalah tindakan yang akan dilaksanakan oleh pihak polis ni. Ya. Jadi pihak polis akan menentukan kawasan mana yang memerlukan SJR, kawasan mana yang tidak memerlukan SJR, sekatan jalan raya. Mungkin untuk negeri, mungkin sepadan negeri akan dikenakan sekatan. Dan lain-lain itu semuanya akan ditentukan oleh pihak polis, insya-Allah. Ya. Dengan keputusan hari ini, maka pihak polis akan mengatur gerak apa yang tindakan mereka seterusnya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.